Last kuliah hari tu pada bulan 2 lah, last kuliah. Betul tak? Februari. Pasal bulan 3 dah PKP dah. Kebetulan PKP saya tak ada di sini. 3 bulan di kampung. Ingat balik, nak balik seminggu ya, dah 3 bulan. Sampai sudah tak boleh naik. Paraya baru boleh naik. Tak pernah balik kampung lama. Saya ingat 25 tahun duduk Selangor ni lah kali pertama saya balik lama lah. Sampai 3 bulan lah. Sampai tak tahu nak buat apa. Bismillah. Kalau tak cuti, nak cuti. Cuti lama susah juga. Ya tak? Kira cuti lah tu, dah sekolah tak buka kan. Kita pun tak kerja apa. Line internet pula tak berapa ada kat sana. Sadin mana Sadin? Ada Sadin tak? Tak ada. Demam? Oh, balik Pahang. PKP. Oh, anak sudah kahwin. Ada sekali dia telefon nak buat kuliah online untuk Gombak punya pejabat pendidikan. Tak boleh, tak ada line. Cancel. Line ada lah tapi tak kuat lah. Keluar suara muka tak keluar kan. Susah juga. Musab apa? 119 baik, 119. Memberi tempoh pembayaran hutang, yang tu ke? Okey, baik. Tajuk memberi tempoh pembayaran hutang diriwayatkan daripada Huzaifah. Bila sebut Huzaifah, kebiasaannya merujuk kepada sahabat Nabi yang bernama Huzaifah bin Al-Yaman. Dan dia antara kibarus sahabah, big companion lah, of the Prophet, mana sahabat Nabi yang besar, Huzaifah bin Al-Yaman. Sehingga saya kira sebahagian besar juga hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah adalah daripada beliau, termasuk hadis-hadis ahkam, hadis-hadis hukum dan ahkam. Sehingga kalau tuan-tuan belajar fiqh, saya ingat banyak hadis-hadis yang dia jadikan dalil dalam banyak hukum adalah hadis daripada beliau. Bahawa Rasulullah SAW bersabda, ada seseorang dari umat sebelum kamu yang didatangi malaikat untuk mencabut nyawanya. Malaikat itu bertanya, apakah engkau mengerjakan kebaikan? Orang itu menjawab, aku tidak tahu. Cuba ingat-ingat dulu, kata malaikat. Orang itu berkata, aku tidak ingat sedikit pun, melainkan aku pernah melakukan urus niaga, yakni berjual beli dengan orang lain semasa di dunia. Kemudian aku memberi tangguh, dia bagi hutang kat orang. Kemudian aku memberi tangguh untuk orang yang mampu dan memaafkan orang yang mengalami kesusahan. Mana kata dia kalau dia memberi hutang, saya tengok mata hadis tu, tapi dia hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Huzaifah, sehingga Imam An-Nawawi rahimahullah taala memasukkan hadis ini dalam bukunya Riyadhus Salihin dalam bab meringankan hutang. Mana kata kalau orang tu berhutang, kalau orang tu tak boleh bayar, dia bagi tangguh, dan kadang-kadang dia melepaskan jika orang tu tak boleh bayar langsung. Biasanya kalau kita hutang, kita ada bagi tempoh kan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin faktubuhu ila ajalin musamma. Wahai orang yang beriman, jika kamu berhutang, tulislah. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Jika kamu berhutang kepada suatu tempoh, maka kata Allah, tulislah. Ya tak? Mana kata bila berhutang mesti ada tempoh. Dan mesti ada perjanjian-perjanjian tertentu. Dan orang ni dia bila habis tempoh, dia akan extend tempoh berkenaan. Dah sah-sah orang tu tak boleh bayar. Betul tak? Boleh, kalau orang tu tak boleh bayar, kita boleh lanjutkan tempoh berkenaan, dan mendapat pahala kepada si pemiutang. Al-Mudin, orang yang bagi hutang dipanggil Al-Mudin dalam istilah fiqh. Sebab itu dalam fiqhul muamalah, the science of human dealing, memang ada satu bab, iaitulah babu al-qard, bab hutang ataupun babu dain, bab hutang. Pasal hutang
hutang apa, memberi hutang, berhutang, memang ada dibahaskan dalam syarak. Dek kerana ia satu keperluan manusia. Hatta Nabi SAW sendiri pun berhutang dalam banyak kes. Dan begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Jadi tidak ada salah. Sehingga kata Al-Imam Ibnu Muzi dalam bukunya Al-Ijma' ajma'u annal qarda jaizun. Telah ijma' lah para ulama hutang itu jaiz, harus, boleh hutang, tak ada masalah. Itu hak Nabi doa dilepaskan hutang, bukan dilepaskan daripada hutang, tapi dilepaskan daripada belenggu hutang. Bila Nabi doa, ada doa-doa diajar oleh Nabi SAW yang diriwayatkan secara sahih dalam buku-buku sunan, sehingga dimuatkan dalam bab hutang dalam fiqhul muamalah. Bukan Nabi minta berlepas diri daripada hutang, tapi daripada belenggu hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Doa diajar oleh Nabi SAW kepada Abi Umamah Al-Bahili ketika baginda datang ke Madinah, yang diriwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi dan selainnya. Ujung tu Nabi kata, Nabi ajar dia, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Aku berlindung daripada belenggu hutang. Bukan hutang. Kan? Hutang tak salah dan tidak dicerca oleh syarak. Tak ada masalah sama sekali, bahkan tidak makruh pun jika ada keperluan lah. Tapi kalau kita tak ada keperluan, saja-saja buat hutang, itu makruh lah. Tapi tidaklah haram. Melainkan kalau kita tak bayar hutang baru haram. Tak? Bahkan dalam dunia hari ni memang kita kena banyak hutang. Beli kereta berhutang, beli rumah berhutang. Tak beli kereta rumah pun buat hutang personal loan. Saya sendiri pun tak kata orang ni, saya pun tak ada masalah, as long as kita boleh bayar hutang. Nampak? Belenggu hutang. Dan banyak lagi doa-doa yang lain. Antaranya dalam Sunan At-Tirmizi, An-Nawawi juga masuk doa itu dalam Riyadhus Shalihin. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa ghalabatil adu wa syamatatil a'da. Wahai Allah, aku berlindung daripada belenggu hutang, belenggu musuh. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain, aku berlindung daripada belenggu hutang, wa ghalabatil adu, dan belenggu musuh, wa syamatatil a'da, dan juga kebencian musuh-musuh, tipu daya musuh-musuh. Belenggu hutang juga kan. Bahkan ada juga hadis yang sahih yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ataupun Muslim, Nabi baca dalam semayang sebelum salam tu, Allahumma rabbas samawati wa rabbal ard, rabbana wa rabba kulli syai', falikal habbi wan nawa, munazzilit tawrati wal injili wal quran, antal awwal laysa qablaka syai', antal akhir laysa ba'daka syai', antal zahir laysa fawqaka syai', antal batin laysa dunaka syai'. Ujung sekali, iqdi annid dain wa aghnini minal faqr. Sorry, bukan sebelum salam, sebelum tidur, tersilap. Ujung sekali Nabi puji Allah, at the end, iqdi annid dain wa aghnini minal faqr. Selesaikanlah hutang-hutangku dan bebaskanlah aku daripada kekufuran. Mana bantulah aku dalam menyelesaikan hutang-hutangku. Mana berhutang tidak ada masalah lah. Bukan Nabi minta berlindung daripada hutang, tapi daripada belenggu hutang, dan minta dipermudahkan untuk membayar hutangnya. Nampak? Dah ada kes Nabi berhutang, Nabi tak bayar sampai mati, tapi Nabi beri gadaian. Daripada situ timbul ar-rahnu. Hatta dalam fiqhul muamalah memang ada satu bab dalam kitabul buyuk, babur rahni, bab gadai. Gadai dia macam berhutang lah, tapi kita bagi sesuatu untuk diguna pakai jika kita tidak membayar hutang. Itu asas kepada gadai. Kita beli barang dia, kita tak boleh bayar, duit tak ada, kan? Tak apalah kau berhutang lah, tapi bagi sesuatu. Kau esok kau tak boleh bayar, aku boleh jual ke apa, aku ambil lah hutang aku tu, lebih aku bagi kau balik. Macam tu lah. Jadi Nabi hutang gandum. Dalam Sahih Muslim daripada Aisyah yang dijadikan sandaran dalam gadai tu, Nabi beli gandum, Nabi tak boleh bayar, Nabi gadaikan baju besi dia. Istaran Nabi ta'aman min Yahudi warahanahu dar'ahu. Warahana dar'ahu, kata Aisyah, Nabi beli gandum daripada orang Yahudi dan Nabi memajakkan atau menggadaikan baju besinya.
Sampai Nabi mati, Nabi tak boleh nak ambil baju besi dia. Akhirnya diambil oleh sahabat yang lain, kata silap saya Abu Sa'id Al-Khudri. Nampak? Jadi nak cerita macam tu lah. Sama juga dalam kes orang ini. Dia nak sebut apa? Dia nak sebut kalau orang tu berhutang, dia tak mampu bayar, kita selaku pemiutang ataupun al-mudin. Kalau orang yang berhutang dia panggil ad-dain. Kalau orang yang memberi hutang dia panggil al-mudin. Maka berilah tempoh kepadanya. Nampak? Dan orang yang beri tempoh tu dia beri pahala. Dalam sunnah Ibnu Majah daripada Buraidah, bila kita belajar bab hutang tu lah, orang yang menangguhkan hutang Allah Ta'ala beri pahala sedekah kepadanya setiap hari mengikut jumlah yang dia hutangkan. Orang berhutang dengan kita RM1,000, kita bagi hutang tu dapat pahala dah. Tiba-tiba bila tamat tempoh dia tak mampu nak bayar, kita pun extend tempoh berkenaan. Maka Nabi kata setiap hari Allah Ta'ala beri pahala sedekah sebanyak yang kita beri pinjam kepadanya. Jadi dia dapat pahala besar lah kan. Nampak? Sebab tu memberi tempoh tu satu perkara yang baik lah ya. Nampak? Tapi kena tengok jugalah. Kalau orang tu betul-betul susah dan tak dapat melunaskan hutangnya. Nampak? Tapi kalau orang tu saja-saja nak lari daripada hutang, tak payahlah bagi tempoh, minta aja. Kan? Tapi masalah juga pasal nak meminta hutang lebih malu daripada nak berhutang. Betul tak? Orang pinjam duit dengan kita nak minta malu lah. Rela tak minta lah. Kalau saya cakap rela tak minta. Biarlah, burn gitu pun tak apa. Sedekah kat dia ke apa kan. Tapi nak minta memang takkan minta. Sebab itu macam institusi kewangan ni, dia ada third party, pihak ketiga untuk nak collect debts, hutang. Kalau dia collect sendiri pening kepala dia. Senang dia bayar satu syarikat lain untuk collect hutang. Nampak? Jadi tapi kalau orang tu betul-betul memerlukan, berilah tempoh kepadanya. Dan kalau dia memang tak mampu bayar hutang, kita lepaskan, amat-amat digalakkan. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa antasaddaqu fahuwa khairul lakum. Dan bersedekahlah, yakni dalam bab hutang tu ia adalah lebih baik bagi kamu. Nampak? Ada ayat Allah Ta'ala sebut tentang hutang dalam surah Al-Baqarah dan bab jual beli tu, di mana digalakkan kita melepaskan hutang ataupun bersedekah dalam setengah-setengah keadaan. Nampak? Jadi orang ni dia buat benda tu, Allah Ta'ala memaafkannya dan memasukkan dia ke dalam syurga kerana dia telah bantu orang. Dia tak ada buat benda baik yang lain. Kalau kita tengok teks hadis tu, bila malaikat tanya, kamu ada buat apa dulu kebaikan? Tak ada. Cek ada. Rupanya dia ni memberi hutang dan dia melepaskan hutang jika orang tu tak mampu bayar, dan ada kalanya dia memberi tempoh yang panjang, mana dia extend tempoh. Jadi Allah Ta'ala mengampunkan dosanya kerana dia telah berbuat baik kepada orang yang memerlukan. Nampak? Baik, ada soalan? Tanya soalan dah tu. Pasal Isyak nak berhenti ni, tak boleh lebih pada Isyak. Bismillah. Ini orang buta tuan ni, dia mesti ada kereta. Jadi kalau yang buta tak boleh bayar, dia kena beli kereta. Macam mana dalam buta? Baik. Bila kita nak pinjam dalam konteks hari ni, terutama dari institusi kewangan lah, dia ada dua lah. Pertama, pinjaman yang tak memerlukan garantor. Biasanya bila kita ada status kewangan yang kukuh, maka tak perlulah. Ataupun ada jaminan-jaminan tertentu, umpama orang kerja kerajaan walaupun gaji kecil, because dia ada potongan gaji dan jaminan pekerjaan tu sendiri, dia tak perlu garantor. Tapi setengah-setengah keadaan ada pinjaman yang memang memerlukan garantor. Gaji besar pun nak kena garantor juga ada lah kan. Jadi harus untuk ada penjamin. Malah dalam fiqh muamalah pun sebenarnya penjamin diperlukan dalam setengah-setengah keadaan. Bukan hanya melibatkan dalam hak ehwal kewangan, malah dalam hak ehwal kehakiman yang lain. Ada juga yang disebut sebagai ad-dhamin, orang yang menjamin. Sebab itu dalam fiqh muamalah ada satu bab dipanggil babud dhaman, bab jaminan. Bukan hanya bab kewangan saja, dalam hak ehwal yang lain pun perlu ada jaminan. Nampak? Contohnya ada orang tuan-tuan dia nak dihukum bunuh.
Tiba-tiba dia minta dengan qadi nak balik kampung dulu, nak uruskan anak isteri dia contohnya. Dia boleh balik tapi kena ada seorang penjamin, ada dhamin. Kalau dia tak balik mari atau dia melarikan diri, penjamin itu akan dikenakan hukuman bunuh. Jadi dia kena pula. Jamin kalau berani. Contoh saya bagi ya. Sama juga dalam hak ewa, hutang piutang. Umpama yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Salamah bin Al-Aqwa, di mana Nabi SAW bila seorang itu mati, dia akan tanya ada hutang atau tidak. Jika orang tu ada harta, Nabi akan solat. Saya ringkaskan. Jika orang tu tak ada harta, dalam keadaan dia ada hutang, Nabi tak akan semayang ke atas jenazah itu, melainkan ada penjamin yang lain. Kalau sahabat kata aku jamin hutangnya Rasulullah, baru Nabi semayang. Kalau tak ada orang jamin, Nabi tak akan semayang. Melainkan ketika hujung-hujung usia Nabi, Allah Ta'ala memberi rukhsah kepada Nabi untuk solat ke atas orang yang meninggalkan hutang, tapi Nabi mesti menjelaskan hutangnya. Nabi sendiri menjadi penjamin, dia tak perlu cari penjamin lain. Tapi pada peringkat permulaan, kalau orang tu tak ada hutang dan tidak ada orang yang jamin, kalau ada seorang, okey, sahabat ni bila Nabi tanya hal ala sahibikum dain, ada hutang tak member ni? Cek ada hutang. Hal tarka mimmal, dia ada tinggal harta yang boleh lunas hutang tak? Pasal hutang kena bayar dulu baru pergi kepada pemusakaan, al-wirasah ataupun faraid. Kalau dia kata ada harta, Nabi akan semayanglah. Tapi kalau dia kata tak ada harta, penjamin pun tak ada, senyap belaka, tak nak jamin, Nabi tak akan semayang. Nabi akan suruh sahabat-sahabat semayang. Tapi kalau ada seorang, ana dhaminuhu ya Rasulullah, aku jamin hutang dah, baru Nabi akan semayang. Itu jamin dalam konteks hutang lah. Jadi jamin hutang ni boleh. Itu walaupun dalam konteks mati. Jamin ketika hidup lebih-lebih lagi dibolehkan. Mana kalau kita nak pinjam satu duit, kita nak jamin, dia yang mengharuskan pinjaman ni kadang-kadang dia perlu kepada gadaian. Kita nak pinjam, si peminjam, si pemiutang yang memberi pinjam tu, dia kata bagilah sesuatu, itu dia panggil gadaian. Tapi kalau kata siapa yang boleh jamin, itu dia panggil penjamin ataupun ad-dhamin. Jadi boleh jamin, siapa-siapa boleh jamin. Jika orang tu tak boleh nak membayar hutang, penjamin perlu membayarnya. Tapi penjamin boleh minta daripada si penghutang. Kita jamin sahabat kita ataupun adik kita kan. Jamin pun hari ni dalam konteks kewangan kena tengok-tengok juga, pasal tempoh berhutang ni dia lama kan. Kalau kereta sekarang sampai 9 tahun, betul tak? Kalau personal loan 10 tahun, dulu 20 years, 20 tahun. Loan ni telah dikecilkan 10 tahun. Kalau loan rumah, home loan atau house loan sampai 35 years, 35 tahun. Jadi macam-macam akan berlaku dalam tempoh yang panjang itu. Mungkin yang meminjam tu akan hadapi masalah kewangan atau seumpamanya. Jadi penjamin ni mesti berani mengambil risiko. That's why dia jamin. Dan kalau orang yang dia jamin tak boleh bayar, dia tak boleh nak marah. Pasal kau dah jamin. Jamin ni bukan sekadar bagi nama, tapi kita telah sanggup untuk nak menanggung risiko jika dia tidak boleh membayarnya. Kalau member tu tak mampu bayar, dan keadaan kita telah menjaminnya, kita tak boleh marah dia. Melainkan kalau dia mampu bayar, dia tak nak bayar, menyebabkan kita pula menanggung, itu kita boleh marah dia dan kita boleh minta daripada dia. Hatta kalau lah konteks fake, kita boleh mengadu kepada qadi, dia mampu bayar hutang, dia tak bayar, akhirnya saya menanggung. Jadi qadi akan memaksa untuk harta orang berkenaan diberikan kepada si penjamin. Cuma lah konteks semasa kontemporari sekarang saya tak tahulah macam mana. Tapi boleh. Tapi penjamin juga bertanggungjawab. Once kita berani jamin, kita juga berada di tempat seumpama si penghutang. Kalau dia tak boleh bayar, kita wajib membayarnya. Kita wajib bayar. Cuma kita boleh minta daripada penjamin, daripada penghutang. Kita jamin siapa, dia tak boleh bayar kan. Kita bayarkan dulu, kemudian kita minta daripada dia selepas itu. Tapi kita kena bayar pasal kita dah jamin kan. Dari sudut kewangan kita kena bayar, dari sudut fiqh Islam pun kita kena bayar, kerana kita telah menjadi ad-dhamin. Sebab itu ada babud dhaman, bab penjamin. Bila seseorang itu menjamin, maka dia telah mengambil liability ataupun tanggungjawab ataupun risiko untuk dia tanggung. Jadi dia juga tidak boleh berlepas diri. Dan kalau kedua-duanya tidak menjelaskan, kedua-duanya boleh diambil tindakan. Sebab itu jika si penghutang
di blacklist ataupun dihukumkan sebagai muflis atau seumpamanya, penjamin juga akan mendapat natijah yang sama. Siapa suruh jamin? Sebab itu nak jamin, fikir 2 kali. Pasal tempoh yang panjang. Mungkin dalam tempoh yang panjang itu ada berlaku masalah kewangan. Ingat kita ni kewangan senang setiap masa ke? Tak ada. Mesti ada satu masa orang tu ada masalah kewangan. Tapi kalau kita mampu jamin, bagus, kita bantu orang dapat pahala, especially kaum kerabat kita, adik-beradik kita dan seumpamanya. Tapi yang duk banyak bergaduh adik-beradik ni, kes jamin-menjamin lah ni pun. Saya dulu, saya sendiri pun banyak kali orang minta suruh jamin, bukan orang jauh, orang dekat-dekat ni. Tapi saya tak berani nak jamin sangat, pasal dah ada pengalaman kan. Dan saya sendiri pun menyembang dengan seorang manager bank, tak payahlah sebut bank apa, nanti dia sama saya pula kan. Dia sendiri pun blacklist. Saya pegawai bank ustaz, saya pun blacklist. Bukan 1, bukan 2, 3 blacklist. 3 kerana dia jamin orang untuk nak pinjam wang. Kan? Jadi jamin-jamin ni bukan main. Saya sendiri pun bila orang, saya adalah 2-3 kali orang kita punya family lah nak jamin kan. Jadi saya tak mau, pasal tak nak ambil risiko lah. Kalau mampu sebenarnya tak perlu penjamin. Kalau dia perlu penjamin, maknanya tak mampu lah tu. As simple as that. Bagi saya, dia nak beli kereta, nak suruh kita jamin, dia tak mampu lah tu kan. Kalau dia mampu, tak perlu penjamin beli kereta hari ni kan. Jadi naiklah motosikal dulu, tak payahlah beli kereta dulu kan. Bila dah ada kewangan yang kukuh, beli sendiri, jangan susahkan orang. Saya punya pendapat macam tu lah. Tapi terpulang lah pada masing-masing. Simpan buku macam nak berhenti dah ni lah. Letak dah buku lah. Jadi ada pro and kontra. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Jadi kita kena tengoklah yang itu. Tapi saya cakap bantu-bantu itu satu perkara yang bagus, dan orang-orang yang menjamin mendapat pahala insya-Allah SWT. Cuma lihat jugalah kesan-kesan yang akan berlaku pada masa hadapan. Sebab itu bab tu kita kena cerdik jugalah. Sebab itu tuan-tuan, dalam fiqh muamalah, dalam banyak hal, bila sebut syarat-syarat, nak tanya nanti jap. Bila sebut syarat-syarat dalam fiqh muamalah, kalau tuan-tuan belajar, sentiasa ada apa yang disebut sebagai rasyid. Tak cukup sekadar Islam, tak cukup sekadar balik, tak cukup sekadar berakal, dia mesti rasyid. Berbeza dalam hak ewan ibadah. Hak ewan ibadah tak perlu rasyid sangat. Islam balik berakal cukup. Apa syarat sah sembahyang ataupun syarat wajib? Islam balik berakal. Apa syarat wajib puasa dan syarat sah? Islam balik berakal. Duk main hak tu ya. Tapi bila masuk muamalah, kebiasaannya dia akan ada balik berakal rasyid. Balik berakal rasyid. Rasyid ni makna cerdik. Dia mesti orang cerdik, orang yang bijak membuat keputusan. Hatta Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa memperingatkan tentang rasyid. Fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Bila seseorang itu tak mampu menguruskan wangnya, anak yatim atau seumpamanya, kamu pegang dulu wang itu, budak-budak dan seumpamanya, Allah Ta'ala kata bila dia sudah rasyid, sudah bijak, sudah tahu menguruskan kewangan, maka serahkanlah balik duit itu kepada mereka. Rasyid itu penting dalam muamalah lah. Jadi itu nak tahu. Ayah tanya apa je? Apa kata dalam Islam menjamin? Menjamin orang yang tak boleh bayar. Bismillah. Masih ada hutang lagi. Masih ada hutang. Apakah takrif penjamin? Penjamin. Yang menjamin, yang meminjam. Dan orang tidak dapat bayar. Adakah itu seorang penghutang atau apa? Saya tak apa faham tu. Takrif penjamin ialah orang yang menjamin lah. Ad-dhamin ialah alladhi yatman, orang yang menjamin. Ialah dia berada di tempat yang sama. Apa-apa risiko yang dihadapi oleh si penghutang, dia juga menghadapi risiko yang sama. Dia macam penghutang nombor 2 lah. Sebab itu bila dia menjamin, dia dikenakan juga hukuman. Nampak? Macam saya kata tadi lah, orang tu dikenakan hukuman. Tiba-tiba dia balik, orang yang menjamin akan menanggung risikonya. Kalau dia tak balik, dia kena.
Contoh macam tu. Sama juga dalam hak awal hutang. Kalau orang tu tak bayar, dia kena bayar. Sebab itu disebut sebagai dhamin, penjamin ya. Sama saja. Risiko dia sama saja. Dalam konteks kewangan semasa pun sama, dalam konteks fiqh pun sama. Penjamin akan menanggung apa-apa risiko yang dia jamin. Nampak? Sebab itu kalau orang tu tak bayar, dia pun kena juga. Kan? Pasal dia penjamin kan. Sebab itu dalam konteks kewangan kita ada konvensional, kita ada Islamic. Sebagaimana penjamin yang diguna pakai dalam sistem konvensional, sistem itu juga diguna pakai dalam muamalah Islam, sama saja. Mana penjamin akan menanggung risiko yang sama. Dan kita adalah pengalaman kawan-kawan kita yang jamin orang sampai muflis. Dia tak buat salah, tapi dia jamin sepupu lah, itulah inilah. Sebab itu bila kita jadi penjamin takut juga kan. Saya sendiri ada jamin juga seorang buat hutang pinjaman lah, tapi pinjaman belajar kan. Tapi yalah kena tengah macam tu lah. Ada kalanya kita tak berani, ada kala kita berani. Tapi kita ambil risiko lah, nak buat macam mana kan. Tapi jika tidak ada jalan yang lain, kita nak kena bantu juga, bantulah. Tengoklah ya macam mana. Tapi penjamin memang tak boleh lari. Aplikasi undang-undang pun sama. Dia mesti akan terima akibat dia lah. Jadi terpaksa lah kan, nak buat macam mana. Boleh je. Itulah yang saya boleh jawab. Tak tahulah terjawab ke tidak. Dari segi hukum, kepada orang yang menjamin dan dia dah declare berfraksi, tulis. Dari segi hukum orang punya kes yang menjamin memang dah kes nanya. Kenanya macam mana? Banyak orang anak muda sekarang yang jatuh dalam jadi berfraksi, ramai. Jadi hidup orang yang berfraksi ni memang segala-galanya dapat ujian dari hidup dia. Ya. Jadi segi hukum apa pula orang yang meminjam ni menanyakan orang yang menjawab. Sebab itu bila kita nak menjamin, kita kena fikir 2 kali, fikir 10 kali pun tak apa sebenarnya. Sebab itu jamin ni dia tidak wajib sebenarnya. Kalau peringkat awal dia suruh kita jamin, kita tak nak jamin, tak berdosa. Tapi once kita jamin, kita bertanggungjawab jugalah. Dan kita tak boleh salahkan dia pasal kita jamin dia. Dan kalau dia benar-benar tak boleh membayar hutangnya, dia tak dianggap menganiaya kita. Melainkan kalau dia boleh bayar, dia tak bayar. Dia memang tak boleh bayar kan. Jadi kita kena bantu dia lah. Itu fungsi penjamin. Kita bantu dia, bayarkan untuk dia, lepas tu kita minta dengan dia esok-esok. Itu fungsi penjamin. Kalau kita tak selesaikan, kita yang kena juga. Betul tak? Kita jamin dia berhutang, mana dia tak boleh nak bayar, memang tak mampulah. Kalau kita tak bantu, kita pun akan kena. Kalau dia kena bankruptcy, kita pun kena bankruptcy. Jadi mau tidak mau memang kita kena bantu dia. Bila kita bantu dia, kita pun selamat. Dan itu fungsi penjamin sebenarnya, untuk bantu orang yang kita jamin bila dia susah. Habis kalau kita tak buat apa, memang kita pun kena jugalah kan. Jadi tak boleh nak buat apa lah. Tapi kalau dia mampu, dia tak bayar, menyebabkan dia pun bermasalah, kita pun bermasalah, itu dia berdosa dan dianggap menzalimi kita. Nampak? Tapi kalau dia tak mampu, betul-betul tak mampu, dia tak dianggap menzalimi kita pasal dia tak mampu kan. Sebab itu saya sebut daripada awal, jamin tidak wajib. Bila kita jamin, tapi digalakkan kita jamin bila seorang itu memerlukan. Cuma bila kita jamin, kita bertanggungjawab lah, dan kita tak boleh salahkan dia lah. Sebab itu sebelum jamin kena berhati-hati. Sebab tu saya takkan jamin orang sewenang-wenang. Nampak? Kalau kita jamin, kita kena bantu dia. Kalau tidak kita bantu dia tu, kalau tidak kita yang akan hadapi masalah. Memang masalah banyak. Dan kadar bankruptcy memang meningkat setiap tahun. That's why tapi dilihat jugalah dari sudut keadaan kewangan semasa. Kalau dulu sesiapa yang ada 30,000 hutang berbayar kepada bank yang dia tidak lunaskan, dia akan dikenakan bankruptcy lah melalui proses-proses tertentu dan diisytiharkan oleh mahkamah. Dan dia mengambil tempoh yang panjang, bukannya setahun tak bayar hutang sampai 30,000 terus, tidak. Dia melalui proses yang panjang. Tapi sejak beberapa tahun yang lalu telah dinaikkan kadarnya kepada 50,000 tak silap saya. 30 daripada 30,000. Hari ni kalau orang ada hutang berbayar di bank yang tidak diselesaikan,
setelah melalui proses mahkamah dan diisytiharkan muflis jika dia ada hutang sebanyak 50,000. 50,000 setahu saya. Saya banyak juga pergi kursus-kursus kewangan ni. Dan itu yang kita discuss lah masa belajar fiqh muamalah dulu. Nampak? Setelah dinaikkanlah dia punya tu. Sebab kadar kewangan setiap tahun dia meningkat. Macam kita kata zakat lah, zakat pun sama juga. Kalau nak dikirakan pada tahun 1990, nisab emas hanya 1,800. Siapa-siapa yang ada emas sebanyak 80 gram yang nilainya pada waktu itu hanya RM1,800. Saya masa belajar master di UPSI buat research pasal fiqh zakat. Kan? Zakat tahun 1990 tuan-tuan, nisab dia hanya 1,800. 1,800. 80 gram emas. Jadi kalau 1,800 bagi dengan 80 gram emas, 1 gram tak sampai RM20. Lebih kurang macam tu lah. Kan? Tapi hari ni nisab zakat berapa? Hari ni 13,000. After 30 years. Samalah nak cerita. Jadi mungkin kadar untuk nak bankruptcy ni dia akan naik daripada masa ke semasa kerana nilai wang yang sentiasa berubah. Contoh kita kata RM10 30 tahun yang lalu nak dibandingkan RM10 pada zaman ini amat berbeza sekali, tak sama. Kita pergi sekolah dulu buat apa sen? Saya ingat saya sendiri pun sekolah tahun 80-an pergi sekolah bawa 30 sen je, beli nasi 20 sen, air 10 sen. Kira besar dah tu. Saya ingat tuan-tuan dulu pergi sekolah bawa 5 sen, 3 sen. Betul tak? Anak kita hari ni tuan-tuan bagi RM1. Duit raya buka sampu RM1, menyampah dia kata RM1. Kedeku betul lah Pak Long dia bagi RM1. Bukan RM5 kita taruh. Paling-paling tidak pun RM2 lah pasal nilai tu kan. Tapi nak cerita tadi lah. Jadi nak kena hati-hati lah. Jangan sewena-wena jamin. Walaupun kaum kerabat terdekat sendiri. Kerana kita akan hadapi masalah. Nampak? Boleh. Ada nak tanya lagi? Nak tanya ke tak jawab buku lah. Nak isyak dah tu. 10 minit lagi isyak. Saya baca sikit lagi ya. Betul lah ansur dalam jual beli. Diriwayatkan daripada Jabir dalam Sahih Muslim bahawa Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu abdan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qada, samhan idza qada. Hadis Bukhari. Maksudnya Allah Ta'ala merahmati seseorang hamba yang samhan, tolerant. Samhan ni makna tolerant. Orang yang berlapang dada bila idza ba'a, ketika dia jual. Sebab itu dalam muamalah, dalam bab jual beli ni, kitabul buyu', dia ada bi' al-musawamah, jual beli secara tawar menawar. Betul tak? Bila kita beli, kita ada hak untuk tawar lah, minta kurang dan seumpama. Dan begitu juga si penjual, kalau orang tawar dia tak boleh marah. Betul tak? Tapi pergi pasar raya dah fix price, jangan duk tawar pula. Kat pasar-pasar malam mungkin boleh tawar lah, terutama kalau kita beli dalam kuantiti yang banyak. Tapi ada benda, ada tempat yang fix price. Hak ewa jual beli muamalah ni dia sentiasa berkembang dengan perkembangan manusia. Jadi tidak ada satu benchmark ataupun orang kata apa, Islam hanya meletakkan garis-garis asas bagaimana kita melakukan urusan muamalah supaya kita tidak menzalimi antara satu dengan yang lain. Tapi tata cara tu sentiasa berubah daripada satu zaman pada satu zaman. Sebab itu asas-asas muamalah itu harus. Dia beza dengan ibadah. Asas-asas ibadah itu haram. Asas-asas muamalah itu harus. Melainkan jika ada dalil yang melarang. Jadi boleh berubah, tidak ada masalah. Boleh tawar-menawar. Tawar-menawar telah ada sejak zaman dahulu dan telah disyariatkan. Bila kita nak beli satu bank, kita boleh tawar. Tapi tengok uruf lah, tengok tempat. Ada tempat dia fix, tak boleh lah. Ada tempat boleh, kita boleh tawar. Dia panggil bi'ul musawamah. Itu satu perkara yang digalakkan. Jadi orang yang menjual pun sama. Kita jual kan rambutan, selori kita beli, ambil daripada Pahang, mari jual lah di Kuang ni. Sekilo RM7. Kan? Bila timbang orang nak sekilo, bagilah lebih 2-3 biji.
Itu satu perkara yang bagus. Bukan kata orang beli sekilo kita tambah sampai setengah kilo, bagus juga dapat pahala yang besar. Tapi melebih-lebihkan timbangan amat-amat digalakkan. Sehingga Nabi SAW menggalakkan pada sahabatnya, seumpama diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan seumpama daripada Jabir, Nabi menggalakkan supaya dilebihkan timbangan. Itu. Jadi itu samhan, makna dia bila dia jual dia toleran, tak berkira lah. Samhan ni makna dia tak berkira. Jangan berkira sangat tuan. Kita meniaga restoran, betul tak? Kita ada customer-customer yang regular. Sekali-sekala bagilah diskaun, betul tak? Ini ada customer yang regular, hampir everyday duk makan kat situ, 10 sen pun nak kira. 10 sen duit ustaz. Kalau 10 sen, 1000 tak cukup, 1000 dia kata. RM990, 99 sen. Kan? Kena toleran, kena samhan. Mana kena jangan berkira sangat lah ya. Kena tengok masa depan. Regular customer dan seumpama. Jadi Nabi kata Allah Ta'ala merahmati orang yang bila dia berjual, dia tidak berkira. Samhan, dia toleran, dia lapang. Samhan idza ishtara. Begitu juga bila dia beli. Nampak? Kena samhan, kena toleran. Mana jangan berkira sangat. Kadang pembeli pun ada kalanya masalah juga. Penjual ni kadang-kadang dia naik menyampah juga dengan pembeli-pembeli ni. Pembeli pun sama juga, ada penjual yang dia menyampah juga. Jadi kena samhan. Mana pembeli pun sama dalam setengah-setengah keadaan. Jangan berkira lah ya. Samhan idza qtada. Ketika dia menuntut, sama juga. Ketika menuntut pun sama. Sebab itu dalam muamalah juga dia ada satu bab dipanggil bab kita mengurangkan pinjaman atau seumpamanya bila orang itu meminjam daripada kita. Dipanggil babus suluh, bab perdamaian. Orang tu berhutang dengan kita tuan-tuan RM1000, 10 tahun dah tak bayar. Contohnya. Marah tak marah? Kalau dia betul-betul tak mampu, kita tak marah lah. Kita bagi masa dapat pahala macam hadis saya baca tadi, hadis Huzaifah. Tapi kalau kita lihat dia mampu, 1000 tak bayar sampai sudah. Kan? Minta tak bayar juga. Kita pun buatlah perdamaian dengan dia. Tuntut tapi kita kurangkan. Macam ni lah. Kau bayarlah hutang aku 500 mari. Itu dipanggil babus sulh dalam hak ehwal muamalah. Bukan hanya hutang, juga dalam bab-bab yang lain. Jadi kita kurangkan tuntutan kita kerana nak menyelesaikan isu yang tidak selesai sejak 10 tahun. Nampak? Boleh kan? Itu dia maksudkan samhan idza qtada. Bila kita tuntut, kita buat satu resolusi yang boleh selesai. Jadi kita tak berkira sangat. Tak apalah dia hutang aku 1000, daripada dia tak bayar langsung, daripada aku pun tak dapat langsung, baik aku dapat 500. Contoh macam tu ya. Samhan idza qada. Dan juga dia samhan idza qada, mana dia berlapang ketika membuat keputusan. Nampak? Terutama qadi atau seumpamanya, bila dia buat satu keputusan dalam setengah keadaan, dia memberi kelapangan. Dia tidak rigid lah ya. Kita pun sama, apa-apa keputusan kita buat, kita kena ambil kira juga pendapat-pendapat yang lain, dan dia akan termasuk dalam kategori samhan. Bila kita jadi ketua, jadi pengerusi, bila kita nak buat keputusan, kita kena samhan. Kita kena berlapang, tidak berkira dan seumpamanya. Allah merahmati orang yang mudah jika menjual. Mudah jika menjual maksudnya mempermudah syarat jual beli, memudahkan tentang harga dan sebagainya. Begitu juga orang yang membeli dalam memudahkan urusan jual beli. Begitu juga orang yang menuntut seseorang di mahkamah dalam memudahkan tuntutannya. Tidak tertentu di mahkamah sebenarnya apa-apa tuntutan yang kita buatlah. Dan juga hakim yang akan menjatuhkan hukuman adalah meringankannya. Nampak? Habis. Dah isyak dah tu. Lagi 2 minit nak isyak. Ada nak tanya? Ada soalan? Tanyalah apa-apa pun. Bismillah. Dan dia berbuat yang macam mana yang Ustaz terang tadi, sengaja nak bayar dan sebagainya. Jadi kita yang bagi hutang ni boleh pergi report lah. Kalau ada peruntukan. Dan hukum maknanya dalam hati kita halalkan sampai situ saja.
Tak halalkan maksudnya? Kalau kita tak nak halalkan, tak apa, tak berdosa. Tak berdosa. Okey, bila orang tu berhutang dengan kita, dalam keadaan dia mampu bayar, dia tak bayar, kita tak nak halalkan, kita tak berdosa sama sekali. Sebab itu Nabi SAW, bila sahabat itu mati meninggalkan hutang, Nabi tak pernah cari dia berhutang dengan siapa, dan Nabi tak pernah minta si pemiutang untuk menghalalkan hutang hamba Allah yang telah meninggal tadi. Seolah-olah macam yang berhutang tu yang salah. Memang orang yang berhutang ni tidak sedikit pun disalahkan. Kalau dia tak halal pun dia tidak berdosa sama sekali. Cuma kalau dia halalkan, dia sedekah, itu lebih baik. Sebab tu kata Allah, wa antasaddaqu fahuwa khairul lakum. Jika kamu sedekah hutang orang tu, lebih baik bagi kamu, tapi tak wajib. Dan tak berdosa pun. Kalau kita tak halal, tak berdosa. Pasal itu hak kita. Islam meraihkan hak masing-masing. Itu hak kita. Suka hati kita lah, kita nak halal tak halal. Tapi tengoklah, kalau orang tu tak mampu, kita bagi tempoh. Tapi kalau dia mampu, kita minta pun dia tak nak bayar juga. Sebenarnya kalau ikut fiqh muamalah Islam, kita boleh pergi kepada qadi, buat laporan dan seumpamanya. Konteks masa ni mungkin ada laporan untuk itu. Buat report polis ke apa gitu gini. Ada orang buat macam tu. Kan? Mana bawa kes ni ke tengah lah, pasal dia mampu, dia tak nak bayar. Ada lah mungkin, ikut saya pun tidak pastilah. Dalam konteks orang kata apa, semasa ni. Tapi kita boleh melaporkan kepada orang-orang yang berhutang kepada kita, tak nak bayar. Melainkan kalau dia betul-betul tidak mampu, ataupun kita tak tahu status dia ni mampu tidak mampu, kita boleh angkat kepada qadi. Dia akan buat siasatan. Jika dia tidak mampu, qadi akan berusaha lah macam mana. Dia akan buat satu kata sepakat. Ataupun qadi boleh bayar hutang dia melalui zakat, boleh. Sebab orang yang berhutang sebenarnya ada peruntukan zakat untuk mereka. Kan 8 asnaf zakat Allah Ta'ala sebut surah At-Taubah ayat 60 tu, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi wal gharimina wa fir riqab wa fi sabilillah. Wal gharimina, dan orang yang berhutang. Semua majoriti kata orang yang berhutang ini bukan hutang biasa-biasa, personal loan atau seumpamanya, tapi hutang dalam hak ehwal keperluan agama. Contoh dia hutang fi sabilillah, ataupun dia hutang dalam memperbaikkan dua orang yang bermusuhan, mana yang ada kemaslahatan agama. Tapi sebagai ulama yang lain, dia kata Allah Ta'ala sebut al-gharimin, hutang. Mana jika orang tu menghadapi hutang, jika dia tak boleh bayar, dia boleh minta qadi, dan qadi boleh ambil peruntukan hutang zakat itu. Bolehlah mana kata. Jadi terpulang kepada kebijaksanaan qadi. Jadi kalau ada orang tu berhutang, dia tak mampu bayar, dalam keadaan si pemihutang mari tuntut di mahkamah, jadi dia boleh ambil peruntukan zakat untuk membayar hutang hamba Allah berkenaan. Tapi bergantung kepada perbicaraan dia lah macam mana. Tapi perlu diangkat kepada qadi, sistem Islam yang betul lah. Pasal dia termasuk dalam kes orang kata apa, kezaliman juga. Dia tak boleh bayar, dia tak bayar hutang kita. Dan orang yang mati meninggalkan hutang dalam keadaan tidak boleh diselesaikan, dia berdosa besar. Jadi jangan berhutang. Banyak kes orang kita ni berhutang dengan kawan-kawan, tak bayar. Jadi kena bayar lah. Bismillah. Jadi kita pun kena selidik balik, tengok balik dulu kita ada hutang dengan orang. Selesaikan. Kalau dia dah mati, bagi pada waris-warisnya. Kalau waris dia tak ada juga, bagilah pada fakir miskin, niat untuk dia, insya-Allah taala. Kalau ada lah. Nampak. Jadi itu kita nak kena tengok juga dah, yo. Ada soalan lagi? Dah isyak dah, yo? Dah isyak. Isyak saya berhentilah setakat itu dulu, insya-Allah taala. Aku liqaul azab sazimali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillah.